Salin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Milan, adik-adik yang datang ke surau, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang berbahagia ini dapat kita menyambung kembali kuliah hadis kita, iaitu kita membaca kitab Bahrul Mazi, yang mana kita baca pula dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang berkaitan dengan pakaian dan juga makanan, ya. Baik, juzuk yang ke-12 kitab Bahrul Mazi pada bab yang ke-50, iaitu bab ma jaa fi al-harir, bab ma jaa fil harir wa dhahab, iaitu satu bab yang menyatakan pada membicarakan mengenai sutra dan juga emas, ya. Hadis yang ke-67, An Abi Musa Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul harir wa dhahab ala dhukuri ummati wa hilu li inathihim, atau kama qala wa uhilla li inathihim. Baik, daripada Abi Musa Al-Asy'ari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya diharamkan pakaian sutra dan emas atas lelaki umatku dan dihalalkan bagi perempuan-perempuannya. Hadis seterusnya an Umar annahu khataba bil jabiyah faqala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil harir illa mawdi'a usubai'i aw thalathin aw arba'in, atau kama qala. Maksudnya daripada Umar bahawasanya berkhutbah ia di satu tempat namanya di Jabiyah, maka katanya ditegah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam daripada sutra, melainkan tempat dua jari atau tiga atau empat, ya. Baik, apa syarah hadis ni? Kata pengarang, ketahuilah kiranya ya saudaraku, haram atas lelaki memakai sutra dan emas, itu sedikitnya atau banyaknya. Maksudnya orang lelaki ni tak boleh dia pakai sutra dan juga memakai emas, tak kira sedikit atau banyak, kata dia, kerana emas satu galian yang tinggi harganya, maka menggunakannya pada pakaian lelaki membawa kepada memboroskan dan memegah-megahkan. Adapun sutra itu, maka ia pakaian yang halus dan lembut. Maka pakaian halus dan lembut ini tidak sesuai dengan orang lelaki. Kerana apa? Kerana lemah lembut itu layak bagi perempuan dan halus kulit dia. Maka tuan-tuan, apabila lelaki memakainya, maka jadilah dia seperti orang perempuan. Ni yang tak nak tu. Dan jadi pula dia bermegah diri, ya. Maka ada pun sutra dan emas itu harus ia bagi orang-orang perempuan. Kerana apa? Kerana keduanya itu layak dengan mereka, ya. Seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, dengan katanya, maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama panggilan dia ialah Abu Musa Al-Asy'ari dan nama batang tubuh dia ialah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diharamkan memakai sutra dan emas atas lelaki daripada umatku, dan dihalalkan bagi perempuan mereka itu, ya. Dan kata Abu Isa Tirmizi, dalam bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uqbah bin Amir, Anas bin Malik, Huzaifah bin Al-Yaman, Ummu Hani, Abdullah bin Amru, Imran bin Husain, Abdullah bin Az-Zubair, Jabir bin Abdullah, Abi Rayhanah, dan Ibnu Umar dan Wailah Ibnu Al-Asqa. Baik, dan katanya bermula hadis Abu Musa itu ialah hadis hasan lagi, yang sahih, ya.
Baik, jadi tuan-tuan, maka di sana timbul masalah berkaitan dengan sutera tu. Sutera boleh dipakai lelaki kadar kurang daripada 4 jari. Maknanya orang lelaki ni kalau nak pakai juga sutera sikit tu boleh lah, ya. Duk melekat pada pakaian ni, umpamanya seorang lelaki ada pakaian dia macam kain ataupun serban ataupun kaki baju yang ada bersambung ataupun bertampung kadar lebar 4 jari umpamanya, ataupun kurang daripadanya, maka harus dia. Katakanlah kita ni buat baju, maka baju kita adalah sikit suteranya duduk tepi ni sikit, ya. Kerana kalau sikit-sikit tu tak apalah, kadang-kadang sekira dalam 4 jari kata dia, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawasanya telah berkhutbah ia di tempat yang bernama Al-Jabiyah. Maka katanya telah ditegah oleh Nabi SAW akan lelaki daripada memakai sutera melainkan kadar 2 jari atau 3 atau 4 jari seperti di kaki-kaki kain dan lainnya, ya. Jadi orang lelaki ni kalau boleh jangan pakai, bukan kata yang boleh, memang tak boleh pakai lah sutera, kerana sutera ni dia pakaian yang sesuai bagi orang perempuan, ya. Tapi kalau pakai sikit, kalau adalah campur sutera tu sutera, mungkin sutera campur ke umpamanya, kan, maka itu diharuskan sedikit, ya. Sebab tu biasanya sutera ni harga dia mahal, sampai kadang-kadang beribu-ribu ringgit harga dia, ya. Kalau tuan-tuan tengok baju batik tu, kalau sutera mahal harga. Jadi tak kira mahal ke murah ke, walaupun orang beri saja kat kita ke, maka hukumnya haram memakainya. Baik, jadi sutera itu haram atas lelaki memakai dia, sama ada memakainya kerana untuk bermegah-megah ataupun lain daripadanya, melainkan bagi orang yang badan dia berkurang, badan orang yang sakit umpamanya, maka harus dia memakainya dalam waktu dia tidak musafir ke, ataupun dalam dia musafir ke, dia boleh pakai. Sebab ada semua orang kadang-kadang dia ada penyakit kulit pada tubuh dia, dia tak boleh pakai, kain-kain biasa tak boleh, maka diharuskan dia memakai sutera itu selagi mana dia sakit. Tapi kalau dia dah sembuh daripada sakit tu, sakit kulit tu, tak boleh pakai lah. Dan berbeza dengan orang perempuan dia sakit ke tak sakit ke, dia boleh pakai, ya. Tapi orang lelaki kalau dia ni darurat umpamanya, macam sakit ataupun tidak ada pakaian lain, dalam rumah dia tak ada pakaian lain, yang ada sutera. Kalau dia tak pakai sutera, jawab dia bogel lah dia, tu darurat, tu cerita lain lah, ya. Tapi kalau keadaan biasa tak boleh, kecuali sakit. Baik, ada pun orang-orang perempuan maka diharuskan oleh syarak memakai sekalian jenis sekalian jenis kain tak kira kain sutera ke kain apa dia pakai, sama ada dia berkahwin ke tak berkahwin ke, dia boleh pakai, sama ada dia muda ke ataupun tua ke, sama ada dia miskin ataupun kaya, boleh pakai, tak ada masalah. Orang lelaki walaupun dia kaya, duit banyak, berjuta-juta duit tak habis makan dia duit tak, jadi dia buatlah kain sutera pakaian dia, maka hukum dia haram, ya, sutera. Tapi kalau dia buat baju dia pada duit, tak haram pula. Dia ambil, dia jahit baju dia, duit RM50 jahit buat baju, tu suka hati dia lah, ya. Tapi pelik lah, kalau orang tu dia terlalu kaya sangat, dia akan boleh menjerumus kepada perkara-perkara yang haram, ya. Pakai sutera, emas, tu tak boleh. Membazir-bazir, membuang-buang harta, tu. Baik dia bagi dekat orang Palestin, bagi orang yang miskin, yang susah, yang tak cukup makan dan sebagainya. Baik. Kemudian masalah seterusnya iaitu masalah sutera itu haram atas lelaki dan harus atas perempuan memakainya, ya. Baik, pada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Jamaahir, jumhur ulama, dan dikayakan oleh Al-Qadhi Iyad daripada satu kaum, dia kata mengharuskan memakai sutera itu bagi lelaki dan perempuan. Ni ada satu pendapat, satu kaum, ya. Mungkin pendapat ni pendapat yang agak pelik lah, ya. Dan daripada Ibnu Az-Zubair, dia kata haram memakai sutera
atas lelaki dan juga perempuan. Ada juga pendapat kata haram. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak boleh pakai. Ada pula kata boleh, harus. Ni. Jadi kita dalam masalah fiqh ni kan, macam-macam pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada kata sah, ada kata tak sah, itu fiqh. Ya, masing-masing punya hujah dia. Ya, kemudian daripada Ibn Zubair itu tersimpullah ijma' ulama atas harus bagi perempuan dan haram atas lelaki. Ya, orang perempuan harus, orang lelaki haram. Ya. Sutera ni dia dibuat daripada ulat. Sejenis ulat. Ulat sutera nama dia. Ya. Baik, kemudian masalah sutera dan pakaian emas tu boleh tidak budak-budak pakai? Kerana ada orang tanya. Budak-budak, maksud budak-budak ni yang berapa umur lah kita kata kan, boleh tidak pakai? Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim telah berkata ashab kita harus memakai kanak-kanak itu perhiasan emas dan sutera pada hari raya. Hari raya boleh. Hari tak raya tak boleh. Kerana tidak taklif atas mereka ni. Sebab kanak-kanak ni dia belum lagi menerima perintah. Perintah kewajipan tu dia belum ditaklif atas mereka ni. Sebab tu kalau kita tengok dari segi undang-undang sivil pun lebih kurang macam tu juga. Kalau orang yang di bawah umur ni, mereka ni tidak dikenakan hukuman seperti mana orang biasa. Ya. Tapi kita dalam Islam yang dikatakan bawah umur ni belum balik. Ya. Tapi kalau undang-undang sivil ni dia umur apa? 18 ke apa? Jadi bagi dia kanak-kanak ni umur 18 umpamanya. Tapi dalam Islam kanak-kanak ni dia orang yang belum balik. Ya. Dan ada pun memakai sutera dan emas pada lain daripada hari raya. Kalau hari raya boleh pakai. Kanak-kanak boleh. Ya. Kanak-kanak lelaki. Lelaki ke perempuan ke boleh. Tapi kalau bukan hari raya, macam mana? Maka kalau bukan hari raya, maka harus dia kata ada khilaf ulama pada 3 keadaan. Yang pertama dia kata lebih asahnya harus boleh pakai walaupun tidak hari raya. Yang kedua dan kaul yang kedua kata haram. Kalau bukan hari raya tak boleh pakai. Orang lelaki ni bukan cerita umum, orang perempuan boleh lelaki. Kanak-kanak lelaki, ingat baik. Kanak-kanak lelaki. Dan yang ketiga, kaul yang ketiganya haram dia kata. Haram kemudian yang pada sudah mumayyiz. Kalau dah mumayyiz tak boleh. Mumayyiz ini maksudnya budak-budak yang dia belum sampai umur tapi dia boleh beza mana baik, mana tak baik. Dia dah boleh, kita kata dah boleh bersuci dengan sendiri. Dia pandai dah basuh berak, basuh kencing, dia dah pandai dah. Dia panggil mumayyiz. Ya, kanak-kanak yang mumayyiz sah dia jadi imam. Ya, kanak-kanak mumayyiz. Kalau kanak-kanak yang belum balik, boleh. Asalkan dia tahu segala rukun-rukun dia. Ya, jadi dalam plan dalam bab ni ada je kau. Ada kata harus, ada kata haram. Ada kata haram kalau dia dah mumayyiz. Ya, kalau dia belum mumayyiz, kanak-kanak macam setahun, 2 tahun ke, tak apa. Boleh kalau nak pakai. Ya. Baik. Jadi pada pendapat saya kalau boleh tak payah pakailah. Orang lelaki. Sebab ada yang mengatakan bahawa dari segi sainsnya di kita punya sel-sel darah ni orang lelaki ni tak sesuai dengan emas. Dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit kesan daripada memakai emas tadi. Bukan saja memakai emas, bahkan meminum air dalam bekas emas pun dilarang. Dilarang. Kerana dari segi kesihatannya dia kata ada boleh menyebabkan kanser darah kata dia. Ya, tak tahulah betul ke tak betul ke, tapi meminum dalam bekas emas hukumnya haram. Emas dan juga perak tak boleh. Tapi kalau minum dalam gelas ke dalam cawan biasa ke, tu tak ada apa. Ya. Baik. Hadis kita baca pula bab dalam majaa fi rukhsah fi lubsil harir fi rahal. Hadis yang menunjukkan maaf memakai sutera dalam perang. Dalam perang dimaafkan memakai sutera. Seperti mana hadis Anas bin Malik anna Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam syakaya
al-qamla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin lahuma farakhasa lahuma fi qumusil harir qala wa ra'aytahu alaihima atau kama qala. Maksudnya daripada Anas bin Malik bahawasanya Abdul Rahman bin Auf dan Az-Zubair Ibn Awam mengadu tumah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan bagi keduanya. Maka dimaafkan bagi keduanya pada baju sutera. Kata dia, dan aku lihat akan dia atas keduanya. Kemudian hadis yang satu lagi, iaitu an Anas bin Malik anna Sa'dan kana min a'zamin nasi wa atwalihim wa annahu ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min dibajin mansujin fiha adh-dhahabu falabisaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada al-minbar faqama aw qa'ada faja'ala an-nasu yalmisunaha faqalu ma ra'aynaka al-yawmi thawban faqat ma ra'aynaka al-yawmi thawban qat faqala ata'jabuna min hadhihi lamanadilu sa'din fil jannah khairum mimma tarawna atau kama qala. Maksudnya daripada Anas bin Malik bahawasanya Sa'ad adalah ia daripada sebesar-besar manusia dan semurah-murah, dan bahawasanya telah mengirim ia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu jubah daripada sutera bertenun padanya emas. Dia hantar satu jubah kat Nabi, maka memakai akan dia oleh Rasulullah SAW, maka naik di atas mimbar, maka berdiri ataupun duduk dia, maka jadi orang menyentuh akan dia. Maka kata mereka itu, tiada kita lihat seperti ini hari ini sekali-kali. Dia tengok, comel. Kita kata tak pernah tengok macam ni. Maka sabdanya, perkenalkan sekarang kamu daripada ini sapu tangan Sa'ad dan syurga lebih baik pada barang yang kamu sekarang lihat. Dia tanya, sana kenal ke tengok lawa comel? Mestilah sahabat tengok lawa jubah tu. Jadi Nabi kata, sapu tangan Sa'ad dalam syurga lebih baik daripada barang yang kamu lihat. Jadi syarah dia, kata dia, katalah saudaraku, harus bagi orang lelaki itu memakai sutera kerana obat penyakit. Obat penyakit ataupun ada penyakit seperti kurap ataupun banyaknya tumar. Tumar ni bakali penyakit lah sini. Mungkin serangga, benda kecil-kecil penyakit tu, ataupun kerana tidak ada lain daripadanya, ataupun dalam peperangan, maka itu diharuskan. Dalil dia seperti mana hadis yang kita baca tadi, yang kita baca tadi, iaitu diriwayat pada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya dua orang daripada sahabat Nabi, nama dia Abdul Rahman bin Auf dan juga Az-Zubair Ibn Awam, mengadu keduanya akan penuh tumah di atas tubuh keduanya pada Nabi dalam satu peperangan bagi keduanya. Maka dimaafkan bagi keduanya memakai baju sutera. Qala wa ra'aituhu alaihima. Kata Anas bin Malik, dan telah kulihat akan sutera itu atas tubuh kedua dia. Jadi timbul masalah di situ. Masalahnya yang pertama, iaitu sutera itu boleh dipakai oleh lelaki yang berpenyakit, umpama kurap ataupun ada penyakit tumar di badan dia. Maka kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dia kata pada hadis yang masalah itu menunjukkan bagi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dan yang muafakat dengannya, bahawasanya harus memakai sutera bagi lelaki apabila ada penyakit kulit, jadi penyakit kurap atau seumpamanya, begitu juga boleh pakai. Boleh pakai orang lelaki itu kalau dia banyak tumar di badan dia, barang yang semakna dengan dia, tak ada apa-apa penyakit lah yang menyebabkan dia ni kalau tak pakai macam tu jadi parah penyakit dia umpamanya, maka ia diharuskan. Baik, kemudian menyentuh sutera dan merasainya, boleh ke tidak? Kita pegang kosok-kosok. Maka dalam hadis yang dikeluarkan Tirmizi tadi menunjukkan bahawa harus dibolehkan dia menyentuh, boleh pegang, boleh pandang, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau dia pakai, itu tak boleh. Baik, kata Anas, maka memakai akan baju jubah itu Rasulullah SAW pada masa itu belum lagi lelaki diharamkan pakai sutera masa tu. Bila sudah dipakainya, dia pun naik atas mimbar
dalam masjid, langsung berdiri, duduk, syok lawi tadi, sama duduk berdiri. Dan orang semua pandang pada baju sutera yang Nabi pakai itu lawa. Masa tu tak haram lagi, tak. Maka datang dari mana baju ni, orang tengok elok. Faja'alan nas, maka jadilah orang-orang tadi menyentuh kain sutera baju jubah tu. Merasa ia akan dia seraya berkata, ya Rasulullah, tak pernah hamba sekarang ni melihat seperti hari ni, comel tu baju jubah. Sekali-kali akan pakai yang amat bagus ni, yang Nabi pakai lawa jubah pakaian. Baju lah, ada setengah baju kan lawa. Baju ada setengah tu sampai beribu-ribu harga. Kita tengok, tak lawa. Tapi ada setengah orang dia tengok lawa. Ya. Maka apabila dengan Nabi akan perkataan orang menyentuh tu dan merasa demikian tu, Nabi pun kata apa? Nabi kata maksudnya, adakah perkenan sekalian kamu daripada baju ni? Sesungguhnya nampak bagus pada kamu, tapi tak usah sangkut hati sangat. Tak payah terpikat sangat baju ni seperti barang yang pada masa dalam dunia ni. Kerana apa? Kerana tak kekal. Sesungguhnya Nabi kata sapu tangan Sa'ad ibn Mu'az dalam syurga lebih baik daripada barang yang kamu sekalian. Jadi Sa'ad ibn Mu'az ni dia apa nama, ahli syurga, tak apa masuk syurga. Sapu tangan dia tu nak mari ngejubah tu ni, sapu tangannya buat lah kesak apa nama ni, kotoran apa tu ni, itu lebih baik daripada jubah kamu tengok lawa ni. Jadi fikirkan siang kamu akan sapu tangan bukakah digunakan buat bungkus, buat sapu apa-apa kotor, itu pun cantik lawa, ya. Sedangkan itu lebih bagus daripada baju jubah yang kau pakai ni. Nabi tahu. Apatah lagi pakai yang lain. Maka sekalian itu patut kamu ingat sekali dan sediakan berapa banyak amal bagi mencapainya. Tak payah sangat kita ni taksub dengan dunia. Kita tengok orang, lawa baju dia, lawa kasut dia, lawa tu, tak payah nak apa panggil, nak terpikat sangat, ya? Sebab itu adalah dunia saja. Syurga itu lebih cantik dan lebih indah. Ada orang duk sibuk kerja pada dunia sehingga dia melupakan akhirat. Tapi kerja tak dapat juga, penat saja. Ya, tak payah. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada pun tak payahlah nak risau. Dunia ni apa yang Tuhan beri pada kita, alhamdulillah, ambil je yang baik. Tak dapat, tak apa. Nak sibuk kerja macam orang kerja pagi, petang, siang, malam, sehingga lupa dia dengan amalan yang patut dia buat. Masjid tak pergi, surah tak pergi, majlis ilmu tak pergi, ibadat tidak, tak payah, ya. Kalau ada peluang untuk dunia, ambil, ya. Kalau tak ada, tak payah duka cita. Sampai nak bermati-matian, sampai nak bermusuh-musuhan, berebut-ubur, sampai berhasad dengki, tak payah. Ada orang kerana berebut harta yang sedikit sanggup berbunuh-bunuhan, bergaduh, bertumbuk. Ya, ada orang sampai berebut apa? Berebut perempuan. Berebut perempuan. Masa zaman dulu muda-muda. Bertumbuk dia. Last sekali perempuan tu macam mana sekarang? Uduh. Jadi macam dia naik kebayan. Ada. Kalau dia kekal comel sampai bila, tak apa ke. Tapi benjo parut hak luka dulu tak elak lagi. Parut masa bergaduh dulu. Betul tak? Jadi tak payah. Tak payah. Tak payah tuan-tuan kita rasa ajaib sangat dengan benda atas dunia ni. Kita tengok orang tu rumah besar ke, kereta besar ke, motor besar ke, baju besar ke, apa benda, tak payah, biasa je. Ya, tak payah kita nak bermegah-megah sangat, ya. Ada, ambil. Tak ada, tak payah kita nak bersusah payah kerja. Macam juga pangkat. Pangkat, kedudukan. Orang beri kita naik pangkat, alhamdulillah. Tak beri, tak ada masalah. Tak payah nak. Ada orang kadang-kadang sanggup, dia buat macam-macam, fitnah, mengadu domba kerana nak naik di atas. Macam-macam dia buat. Dunia, pangkat dunia. Tapi akhirat tak ada pula dia berebut. Tak ada pula orang berebut nak pangkat jadi tu imam. Berebut nak jadi tu bilal, berebut nak duduk besar depan, tak ada bunyi pula bergaduh. Cuma bergaduh pasal nak cium hajar aswad tu mungkin ada lah kot. Tapi balik serupa juga. Jadi itulah bandingannya dengan apa yang diceritakan dalam hadis ni.
Baik, kemudian kalian tengok hadis seterusnya, iaitu bab yang ke-52, iaitu bab ma jaa fi rukhsah fi thawbil ahmar wa lirijal. Hadis yang menyatakan tentang menunjukkan atas maaf memakai pakaian merah bagi lelaki. Pakaian merah, pakaian baju warna merah ni kalau ikut tak berapa bagus juga sebenarnya. Tak, tuan-tuan kalau pakai baju warna merah lalu ikut lembu kebau, harus dia kejar. Ya. Baik, hadis anil Bara' qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idun ma bainal mankibaini lam yakun bil qasir wala bil tawil atau kama qala. Maksudnya pada Al-Bara' katanya, tiada aku lihat daripada yang punya gombak pada pakaian merah lebih elok daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginya rambut turun atas dua bahunya, renggang barang antara dua belakangnya, dan tiada ia rendah dan tiada tinggi. Sederhana. Jadi kata mengarang kata lelaki, saudaraku, boleh seseorang itu memakai pakaian merah. Yang ini boleh dipakai oleh lelaki baju merah. Kalau zaman dulu tuan-tuan kalau pakai baju warna merah ke, orang tengok pelik. Kan banyak orang pakai baju merah, kain warna merah, celana warna merah, kopiah merah dan sebagainya merah. Semua merah belaka. Mata pun merah juga. Mata merah. Sebab apa mata merah? Isaklah dah contoh kita kata. Tak semestinya, kadang tak cukup tidur, ya. Jadi merah belaka-belakanya harus dia pakai. Kerana Nabi kita ada memakai demikian tu. Maka menunjuklah atas buatan Nabi itu harus bagi umatnya memakainya. Sebagaimana tersebut buatan Nabi dalam sebuah hadis, iaitu diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Al-Bara' bin Azib. Sayyidina Bara' bin Azib Al-Bara' ni kata dia, tiada aku lihat daripada orang yang ada punya rambut panjang sampai ke bahu dengan memakainya dalam pakaian merah lebih elok daripada Rasulullah SAW. Ada bagi Rasulullah tu rambut dia panjang sampai muka dua bahu. Nabi kadang-kadang rambut dia panjang sampai ke bahu. Jadi tuan-tuan rambut panjang boleh, tak ada masalah. Ya, nak rambut pendek, kadang Nabi rambut pendek. Ya. Lagi pula Nabi tu dia kata jauh renggang antara dua belikat dia, yang menunjukkan alamat gagah. Orang gagah kan dada dia besar bidang. Dia cuba tuan-tuan tengok orang angkat berat, badan dia berketul, badan dia besar. Itu lambang gagah. Tiadalah dia rendah dan tiada pula terlalu tinggi. Nabi ni tak rendah sangat, tak tinggi sangat, sederhana. Sederhana. Ya, maka ada semua orang dia tinggi sangat. Tinggi sangat ni tak elok. Sampai pakai tongkat dah tinggi sangat. Ya, elok. Ada orang terlalu rendah sangat, tak nampak dia, mana tak jumpa. Ya. Maka sederhana itu lebih baik. Baik. Jadi Nabi ni orangnya sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Maka katanya lagi bermula ni hadis hasan lagi sahih. Jadi ingat-ingat dia kata adalah dikendaki kain merah di sini bukannya kain sutera. Bukan kain sutera. Kain sutera tak boleh. Walaupun kain warna merah ke, warna hitam ke, warna kelabu ke, warna kuning, kain sutera tak boleh, dia tak kira warna. Ya, tapi dalam hadis ini cerita tentang kain merah. Bahkan kain benang ataupun kotan atau lainnya dengan warna merah. Boleh? Boleh. Tapi ada pendapat kata kalau kita pergi ziarah orang sakit, orang nak mati, tak bagus dia terpakai warna merah. Kerana dia akan tengok, dia akan tebak, dia akan terbayang benda tu macam api neraka apa, tak bagus. Dan ada setengah kadang warna merah ni dia tak sesuai. Tak sesuai. Ada beberapa color yang tak berapa bagus sebenarnya. Warna hitam, warna merah, warna kuning. Ada setengah kadang tak berapa sesuai color tu. Ya. Kata tok saya dulu, dia kata kalau warna hitam ni dia kadang-kadang dia boleh unsur-unsur negatif ni dia mudah. Dia mudah masuk. Lepas tu kalau tengok cerita-cerita hantu kan banyak kawan hitam cerita dia. Dia unsur-unsur negatif. Ada setengah-setengah kadang perlu warna hitam ni. Kalau pergi perang ke apa ke, warna hitam lah. Lepas tu kadang-kadang orang silap. Kalau silap biasanya
Dia punya baju warna hitam. Kalau tali pinggang dia dah sampai ke muncak pun kadang dia jadi hitam. Jadi ada setengah keadaan elok, ada setengah keadaan dia tak apa elok, ya. Jadi dalam hadis ni cerita warna merah boleh dipakai, tidak ada larangan. Cuma mungkin keadaan-keadaan tertentu. Kalau tuan-tuan pergi tempat lembu, umpamanya mungkin ada setengah tu, kalau pakai warna merah kejar dia, ya. Baik, ada pun sutera itu dengan warna merah atau lainnya semuanya haram belaka bagi orang lelaki. Mana orang lelaki ni dia tak boleh pakai sutera, tak kira apa warna sekalipun. Tak kira sama ada dia bak baju ke, dia bak seluar ke, dia bak kopiah ke, dia bak serban je ke, maka tak boleh. Bahkan ada yang mengatakan bahawa dia buat sebagai tempat laluan dia permadani, pun tak boleh. Jadi kalau macam tu buat sejarah tak boleh, tak ada. Ataupun buat alih langit, macam katil kan, ada setengah katil dia buat alih langit, itu pun ada mengatakan tak boleh, ya, tak boleh. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu, yang kita sebut dalam hadis yang kita baca tadi. Umpamanya kalau orang tu dia sakit ataupun mungkin dalam peperangan, ya, ataupun mungkin dalam darurat, dalam keadaan yang tidak ada pakaian lain, maka malaikat itulah pakaiannya, ya, maka itu diharuskan termasuk dalam kategori darurat, ya. Jadi saya ingat cukup satu, dan insyaAllah semoga kita dapat menjaga diri kita daripada memakai emas dan juga sutera. Ada setengah orang lelaki dia pakai emas ni nampak buruk, tak elok. Cincin emas, pakai ratang emas lagi, ada setengah spek pun emas, gigi pun emas juga, dia cabut semua gigi emas belaka. Tak comel tengok. Jadi saya ingat itu saja. InsyaAllah tersambung lagi pada masa yang akan datang. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, apa yang tidak baik dan kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.